Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk hari ini, minggu ke-2 terakhir. Okey, minggu ke-16. Tadi masuk tajuk As-Sam'u wal Basaru. Ini pun adalah tajuk 2 dan 3 terakhir. Okey, ada lagi satu tajuk. InsyaAllah buka sekolah nanti Tani akan belajar. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan as-sam'u? Apa yang dimaksudkan dengan al-basar? As-sam'u min kalimah as-sama', yasma', isma'. Okay. Al-basar apa? Okay. Sudah teruskan untuk tajuk yang pertama iaitu as-sam'u. Okay. Apa yang dimaksudkan dengan as-sam'u? As-sam'u artinya mendengar. Okay. Allah Ta'ala itu maha mendengar. Lawan bagi mendengar adalah as-samam iaitu tuli. Okay. Dan hukum tuli bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Okay. Apa dia as-sam'u? As-sam'u ni adalah sifat yang tetap ada dan ia sedia ada sejak dulu lagi dan ia berdiri ataupun berfungsi dengan menggunakan zat Allah Ta'ala. Sebab itu Allah Ta'ala tu wajib wujud dengan zatnya sendiri. Kalau ia wujud, barulah sifat yang lain itu boleh berfungsi. Okay. Dengan sifat mendengar ininya, Allah boleh mendengar segala sesuatu dengan sempurna tanpa ada yang tersembunyi. Okay. Artinya Allah Ta'ala tu boleh mendengar semua sekali tanpa ada yang tersembunyi. Macam kita ni. Kalau suara terlampau damit panar ataupun berbisik, mustahil tani akan terdengar. Berbeza dengan Allah Ta'ala. Walaupun suara tani itu berbisik ataupun kecil, damit, dia terdengar. Kalau dengan telinga tadi memang tadi akan terdengar, tetapi dengan Allah Ta'ala ia akan tetap boleh mendengar. Okay. Itu sifat mendengar bagi Allah Ta'ala. Okay. Apa bukti Allah Ta'ala itunya wajib bersifat dengan sifat mendengar? Okay. Kerananya sifat mendengar ini bagi Allah Ta'ala adalah salah satu kesempurnaan. Dan kesempurnaan itu adalah wajib bagi Allah Ta'ala. Kalau sudah ia wajib, maka Allah itu wajib bersifat dengan sifat mendengar. Okay. Allah itunya maha mendengar segala sesuatu. Allah boleh mendengar suara yang sudah dilafazkan. Ni macam suara Ustazah ni. Ataupun suara yang belum dilafazkan. Artinya belum terjadi. Yang masih ada dalam hati tani, yang akan tani suarakan tapi belum disuarakan, ataupun Allah Ta'ala boleh dengar. Cara Allah mendengar adalah berbeza dengan cara makhluknya mendengar. Cara Allah mendengar itu berbeza dengan cara tani mendengar. Tani mendengar dengan menggunakan telinga dan segala organ yang lain. Okay. Adapun kalau Allah Ta'ala, ia mendengar tidak menggunakan telinga. Itu perbezaan tani dengan Allah Ta'ala. Pendengaran Allah Ta'ala itu indah terbatas. Okay. Kalau pendengaran manusia, tani terbatas. Kalau yang jauh daripada tani, mustahil tani akan terdengar. Sedangkan Allah Ta'ala itu indah terbatas. Jauhkah hampir ataupun besar ataupun kecil suara itu sama ada yang terlafaz ataupun belum, semua sekali Allah Ta'ala itu dapat mendengar. Adalah mustahil kalau tani cakap Allah Ta'ala itu tuli. Sebab Allah Ta'ala maha mendengar. Dan Allah Ta'ala itu mendengar doa-doa hambanya, doa-doa tani. Kalau sekiranya, cuba bayangkan, kalau sekiranya Allah Ta'ala itu tuli, ia dapat mendengar doa-doa kita ni, siapakah yang akan memakbulkan doa tani? Okay? Itu secara logik akal. Dalil daripada akal. Okay? Okey, seterusnya tadi masuk sifat al-basar. Apa dia al-basar? Al-basar adalah melihat. Allah Ta'ala itu maha melihat. So, sifat mendengar dan melihat ni sangat berkait rapat. Okay. Lawan bagi al-basar adalah al-ama, iaitu buta. Okay. Dan hukum buta bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Pengertiannya sama macam pengertian as-sama' tadi. Cuma bezanya adalah kalimah yang belakang last kali as-sam'u. Okay. Kalau al-basar, kalimah belakangnya adalah as-sam'u, dan kalau as-sam'u sifat sama, kalimah belakang sekalinya adalah al-basar. Okay. Ia sama juga sifat yang wujud, yang wajib ada, yang sedia ada,
Okay, ia bukan benda baru, ia memang sedia ada sejak dulu lagi dan ia berdiri dengan menggunakan zat Allah Ta'ala. Dan dengan sifat basara ni, Allah boleh melihat segala sesuatu tanpa ada batasan. Sama macam mendengar tadi. Allah mendengar segala sesuatu tanpa ada batasan. Okay? Okay. Dalil secara akal kenapa Allah Ta'ala tu wajib bersifat dengan sifat basar. Okay, kerananya sifat basara ni adalah satu kesempurnaan dan seperti yang tadi ketahui bahawa kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Ta'ala. Sekiranya Allah Ta'ala tu indah bersifat dengan sifat basar tadi, so ia akan bersifat dengan lawan bagi basar iaitu buta. Okay? Dan buta itu adalah sifat an-naqsu, sifat yang tidak sempurna, lawan bagi kamal. Dan tidak sempurna itu adalah mahalun ala Allah Ta'ala, adalah mustahil bagi Allah Ta'ala. Okay? Seperti yang kamu lihat dalam box 1. Okay? Allah itu maha melihat segala sesuatu yang sudah terjadi, okay? Yang sudah terjadi masa ni, ataupun yang belum terjadi, atau yang akan Allah jadikan. Okay? Semua tu Allah dapat lihat. Allah dapat melihat sesuatu yang kecil dan besar, atau besar, dekat atau jauh. Penglihatan Allah itu tidak terbatas. Sama macam pendengaran Allah Ta'ala itu tidak terbatas. Macam manusia, macam kita ni, Tani akan dapat melihat benda yang sangat kecil ataupun jauh. Okay? Sedangkan Allah Ta'ala itu dapat melihat semua tu. Dan seterusnya, Allah itu melihat bukan menggunakan mata seperti makhluknya. Tani menggunakan mata dan organ-organ lain supaya Tani dapat melihat. Sedangkan Allah Ta'ala indah menggunakan semua tu. Maka wajib bagi kita ni mempercayai bahawa Allah dapat melihat apa saja yang kita lakukan sama ada yang kita lakukan atunya secara tersembunyi ataupun terang-terangan. Okay, semua Allah Ta'ala dapat lihat. Okay, orang lain dia dapat melihat perbuatan tani, tetapi Allah Ta'ala dapat melihat perbuatan tani. Okay, dan adalah mustahil jika kita katakan bahawa Allah itu buta. Okay. Sekian sahaja penerangan Ustazah pada hari ini. Ustazah harap semua dapat faham untuk tajuk dua tajuk ini, As-Sama' dan Al-Basar, dan tajuk sebelum ini Al-Ilmu dan Al-Hayat. Okey. Untuk akhir sekalinya, Ustazah mahu kamu membaca ta'rif, pengertian bagi tajuk-tajuk yang tadi sudah pelajari dari tajuk wujud. Okey. Baca sahaja, ingati. Okay, dalam masa 10 minit Ustazah bagi masa, dan lepas itu Ustazah akan berikan simple test ta'rif. Ingat ke tidak, kamu hanya perlu memilih. Okay, jangan sampai terkeliru. Okay, baca dari tajuk wujud, ta'rif wujud, qidam, baqa, al-mukhalafatu lil hawadis, qudrah, irada, ilmun, hayat, sama', basar. Ta'rifnya sahaja dalam masa 10 minit. Okay. Dan lepas itu kamu akan buat test. Okay. Apa-apa saja permasalahan yang kamu hadapi ataupun kurang fahamkah, apakah, sila kontak Ustazah. Okay. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.